Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin alaihi afdalus salati wa atamut taslim. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal di atas nikmat kesempatan dan masa yang diberikan, dan kita mampu untuk bersama duduk dan juga memperbincangkan beberapa perkara berkaitan dengan agama Allah Azza wa Jal. Dan juga yang saya hormati Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Surau Al-Izzah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama, pada malam ini kita akan bincangkan beberapa perkara yang penting, yang mana yang dicadangkan kepada saya tajuk laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ia merupakan salah satu daripada potongan di mana Allah Azza wa Jal menceritakan dan menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada fi rasulillah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu gelaran ataupun cara Allah address Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berbeza dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala tidak memanggil nama bagi Nabi SAW, melainkan satu tempat, Muhammadun Rasulullah, untuk memberikan adres bahawa Muhammad itu akan dipanggil dengan Rasulullah. Muhammadun Rasulullah wa huwa asyiddahu 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Tetapi dalam banyak tempat dan selain daripada itu, Allah Ta'ala memanggil Nabi SAW dengan perkataan Rasul. Berbeza dengan yang lain. Wa idh qala Ibrahim wa idh qala Musa wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Semua para rasul, semua para nabi yang lain dipanggil dengan nama. Maka apabila dalam Quran Allah Ta'ala kata laqad kana lakum fi rasulillahi, telah ada pada Rasulullah, bermaksud ia kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, dia diterjemahkan dalam masyarakat kita sebagai suri teladan ataupun contoh. Namun ayat ini telah digambarkan oleh media massa ataupun orang yang mengajar kepada satu pemahaman konteks Nabi itu dicontohi dalam perkara yang begitu sempit. Orang melihat Nabi itu ada pada pakaiannya. Orang melihat Nabi itu ada pada makanannya. Apabila kata makan, makanan sunnah. Apabila katakan pakaian, jubah. Ataupun kalau Arab panggil thawb. Okey. Maka apabila Nabi itu disempitkan dalam beberapa ruang sahaja, berbanding apabila orang membaca ayat ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dia melihat kepada ruang ataupun purpose, matlamat Allah Ta'ala turunkan Nabi kepada umat Muhammad, umat manusia yang terakhir. Orang melihat kepada konteks yang begitu sempit. Sebab tu bila orang kata kat dia, tuan-tuan ini sunnah, kita buat ini sunnah, okey, pada satu zaman orang lihat dengan suginya itu sunnah, sudah habis sunnah. Orang melihat dengan beberapa pakaian itu sudahlah penghujung kepada sunnah. Tetapi apabila kita menilai kembali, tuan-tuan, ayat ini ataupun melihat kepada keseluruhan konteks Quran, kita kata peganglah Quran itu keseluruhan dia. Kadang-kadang kita ambil ayat dalam konteks ataupun perkara yang kita mau. Orang mahu melihat kepada ekonomi Islam, orang mahu melihat kepada politik Islam. Tetapi puncak kepada keseluruhan ini, puncak kepada Nabi itu diturunkan, ada dua perkara. Membersihkan akidah
dan mengajar hamba ataupun makhluk ataupun umat ini dengan cara peribadatan yang terbaik. Yang terbaik. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini, sebab itu di dalam Al-Quran ada salah satu perkara yang kita namakan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i. Maudhu' dalam bahasa Arab ada perkataan wadha', dia berasal daripada wadha'a, bermaksud benda yang dibuat, benda yang baru. Apabila maudhu', kita akan dengar dulu orang-orang tua kata maudhu' perbincangan kita, maksud dia tajuk. Dalam ilmu hadis, maudhu' bermaksud masnu', bermaksud di sananya ada pecahan daripada hadis-hadis yang lemah itu, adanya hadis yang masnu' direka. Bila ulama hadis kata ini hadis maudhu', maksudnya hadis ini palsu, hadis ini direka. Tetapi maudhu' yang saya nak katakan tafsir maudhu'i, dia ada satu tajuk. Dalam satu tajuk itu dikumpulkan banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan. Bila kita katakan pada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ia tidak hanya boleh dibaca itu saja dan kemudian kita stop, tak. Nabi SAW juga seperti mana yang digambarkan oleh Allah. Allah kata qul, katakanlah wahai Muhammad. Ia perintah kepada Nabi, apabila engkau hendak berbicara dengan umat engkau wahai Muhammad, perkara ni penting. In kuntum tuhibbunallah, sekiranya engkau sayang kepada Allah. Ia akidah. Syarat kepada in kuntum tuhibbun, maksudnya ada syarat di sini. Untuk memenuhi sayang kepada Allah, in kuntum, sekiranya engkau sayang kepada Allah, tuhibbunallah, apa dia? Fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah, engkau akan disayangi oleh Allah. Bila kita kata aku nak Allah sayang, tuan-tuan, apabila Allah sayang kat kita, segala perkara yang kita rasa berat, ia jadi ringan. Kadang-kala Allah uji kita, bermaksud Allah sayang kita. Sebab kita tidak akan dapat nilai kenikmatan kehidupan melainkan selepas ujian itu datang. Seperti mana Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nabi kata, "Izamil ajr ma'izamil ibtila." Besarnya pahala itu bersama dengan besarnya ujian yang Allah Ta'ala beri. Kerana apa? Dalam penghujung hadis itu Nabi SAW sebut, innallaha idza ahabba abdan, Allah sekira sayangnya kepada seorang hamba, ibtalah, Allah uji dia. Sebab itu bila datang satu ujian pada kita berdasarkan hadis ini, maksud dia apa? Allah sayang kat kita. Contoh nikmat yang saya katakan, apabila Allah Ta'ala beri ujian, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan keluarkan kita daripada ujian. Ketika Allah Ta'ala keluarkan kita daripada ujian itu, kita merasakan bahawa nikmat senikmat-nikmat dia, kita lupa dengan ujian tadi. Allah Ta'ala berikan bebanan ataupun ujian kewangan dalam keluarga kita, dalam syarikat kita. Tiba-tiba datang bantuan daripada Allah, tidak semena-mena daripada jalan yang kita tak sangka-sangka. Ketika itu kita terduduk dan kita hilang dah susah setahun dua tadi tu, bergelut dengan masalah kewangan. Kita tidur, kita letih kerja ni dari pagi sampai ke malam, sampai habis salat isyak kita letak kepala kita, kita nak tidur. Time itu nikmat nak tidur datang dengan begitu hebat. Berbanding kerja kita bangkit lepas salat subuh kita tidur, sampai ke zuhur kita bangkit, kemudian kita tidur balik. Malam nikmat tidur tu tak rasa apa dah. Tak rasa apa dah. Jadi apabila Allah Ta'ala sayang kat kita, Allah berikan ujian. Sebab itu in kuntum tuhibbunallah, engkau sayang Allah, fattabi'uni, ikut aku. Antara perkara yang menjadi asas kepada Rasul itu diturunkan kepada kita, selain daripada yang benda-benda yang kita lihat daripada kehidupan Nabi SAW, adalah di mana Nabi mengajarkan kepada kita membersihkan akidah, membebaskan diri kita daripada syirik.
Kita tidak melakukan sesuatu melainkan hanya kerana wajah Allah. Hari ini, even di zaman Nabi SAW dan selepas daripada itu, untuk seseorang itu batal iman dia. Dia tidak pergi, dia tidak menjadi kafir dengan mudah. Dengan dia datang kat kita, dia kata, "Tuan Imam, saya ni tak percaya Tuhan dah." Perkara tersebut saya ingat hampir mustahil. Satu orang datang dan kemudian batal imannya, dia kata, "Saya ni tak percaya Nabi. Nabi ni semua benda-benda pelik Bagi saya benda ni agak mustahil." Tetapi pembatalan iman pada hari ini dia lebih halus. Sebab itu musuh kepada tauhid adalah syirik. Sebab Nabi SAW turun kepada bangsa ataupun kabilah Quraisy. Nabi SAW tidak berjumpa dengan orang yang menafikan ketuhanan, tak. Hanya ketika itu yang menyembah api hanyalah Parsi, Majusi. Dia sembah api, bermaksud Tuhan dia bukan ada satu kuasa yang besar, iaitu Tuhan ataupun Allah. Ketika itu adanya bangsa Rom yang bertuhankan Jesus ataupun Nabi Isa. Ketika itu juga adanya mereka yang menyembah berhala-berhala yang mereka katakan perantaraan. Sebab itu syirik, dia bukan sahaja syirik ni, kadang-kadang orang kita dia silap faham. Di Batu Cave tu pun dia panggil syirik. Itu bukan mereka yang pertama kafir, yang kedua juga dalam waktu yang sama ada, sebab dia mazhab dia banyak. Tetapi di situ dia lebih kepada syirik. Macam itulah akhir kepada manusia apabila cuba untuk lari daripada akidah yang sebenar. Sebab syirik itu bermaksud kita menjadikan Allah partner, kawan. Sebab tu syirik dalam bahasa Arab, kalau kita katakan participant ataupun peserta, dalam bahasa Arab dia panggil musyarik. Maksudnya ada satu program, adanya peserta masuk. Bermaksud ada orang yang ikut serta kepada program tersebut, namanya musyarik. Syarikat, maksudnya ada beberapa orang yang menubuhkan satu syarikat, orang yang bersama dia bekerja. Sebab tu dinamakan syirik. Allah ada satu, kita tambahkan kepada Allah itu, walaupun bukan pada tahap ketuhanan, tetapi Allah memerlukan dia untuk bantu Allah. Ada orang pergi kepada tempat-tempat yang keramat untuk meminta. Sebab itu di zaman Nabi SAW, Quraisy dia tak minta supaya dia tak minta kepada Lata dan Uzza, tetapi dia meminta kepada Lata dan Uzza, bawalah dia pergi kepada Allah. Beberapa tahun lepas saya pernah berborak ataupun ada interview perbincangan dengan Persatuan Hindu Selangor, dan dia secara terus terang dia kata, bagi dia terima Islam sebagai satu agama yang lebih superior daripada Hindu. Kerana apa? Dia pun ni memerlukan kepada idols, kepada berhala ni untuk interact dengan Allah, dengan Tuhan. Berbanding kita boleh terus pergi kepada Tuhan. Dia tak menafikan adanya Islam itu sebagai satu agama yang dia akui. Tapi bagi dia belum lagi sampai kepada tahap itu. Itu syirik, tuan-tuan. Jadi peranan Nabi yang pertama, mana-mana Nabi, sama ada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yusuf, keseluruhan para anbiya ini satu perkara dah. Dia menegakkan tauhid. Tauhid itu pun menyatukan, wahid, menyatukan Allah. Allah itu satu, Allah itu esa. Dan selepas daripada Nabi SAW ini memperbaiki akidah, seperti mana kalau kita baca dalam suratul Jumu'ah, dan kita baca juga dalam surat Baqarah, di mana Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada bangsa manusia ini dengan berkat Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah, dan akhir sekali Nabi Allah Ibrahim doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini antara intipati di mana doa Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, wab'ats fihim. Ba'ats dia maksud dia ibti'as,
utuskan kepada mereka ini rasulan minhum, rasul di kalangan mereka. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim duduk di Mekah. Ketika Nabi Allah Ibrahim diminta oleh Allah dan juga bersama dengan Nabi Allah Ismail membina Kaabah, ketika itulah akan lahir daripada tanah yang sama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Utuskan kepada mereka ini wahai Allah, kata Nabi Allah Ibrahim, rasulan minhum, di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatik, dia akan membacakan kepada mereka itu ayat-ayat engkau, wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka alkitab, iaitu Al-Quran, wal hikmah. Hikmah di sini kata para ulama tafsir iaitu as-sunnah. As-sunnah. Kata para ulama kepada tabi'in, sesungguhnya Quran itu memerlukan sunnah lebih daripada sunnah memerlukan Quran. Quran itu ahwaju ila sunnati aksaru minal Quran. Sunnah itu diperlukan oleh Quran berbanding Quran memerlukan sunnah. Kenapa? Kerana Quran di dalamnya ada prinsip-prinsip umum yang mana tidak ada pendetilan di dalamnya. Sebab itu Quran memerlukan hadis, memerlukan sunnah untuk detailkan Quran. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata wa aqamus salah, dirikanlah salat, Quran tak sebut berapa. Sebab itu di kalangan Al-Quraniyun, geng-geng yang menyatakan bahawa Islam ini Quran saja tanpa hadis, tanpa sunnah, mereka menyatakan bahawa mereka berbeza pandangan. Sebab Quran sebut secara umum, sebab itu saya kata Quran memerlukan kepada keseluruhan teks untuk difahami. Ada satu ayat yang diambil, dia kata ada dua salat saja, wa Quran al-fajr, iaitu salat fajar, dan salat maghrib. Bagi mereka itu saja. Okey. Tetapi yang paling penting adalah merujuk kembali kepada sunnah. Sebab itu walaupun mereka kata kita perlukan Quran, tapi macam mana anda tafsirkan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, sekiranya engkau sayang pada Allah, ikutlah aku. Aku tu siapa? Nabi SAW. Dan doa Nabi Allah Ibrahim sebut tiga, membacakan ayat Allah, mengajarkan kitab, dan mengajarkan sunnah. Apabila kita katakan bahawa adanya sunnah, contoh salat, di dalam selepas daripada syahadah, kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu adalah dalam rukun Islam kita ada dua part. Yang pertama, kita memerlukan kepada lafaz dan hati. Kita bersyahadah bahawa kita dalam hati kita mengiyakan, mentasdikkan Allah Azza wa Jal, iman kepada Allah dan perkara-perkara yang perlu. Dan kemudian kita melafazkan dia. Tindakan empat selepas itu adalah berbentuk amalan. Dan puncak kepada amalan adalah salat. Sebab itu apabila kita katakan orang jumpa dengan kita, tuan-tuan, kita perlu amal sunnah, kita perlu pakai jubah. Betul, tak ada masalah. Macam saya katakan kita pakai jubah. Bahkan pada hari ini dengan fashion jubah yang berbagai. Bukan bermaksud satu orang itu pakai jubah dia terus dapat pahala. Tuan-tuan, Arab, Kristian ke, zaman Nabi pun mereka pakai jubah. Sebab itu di kalangan para fuqaha berbincang sama adanya sunnah yang mempunyai implikasi hukum, dan ada sunnah yang tidak mempunyai implikasi hukum. Contoh, Nabi makan kurma. Betul, makan kurma merupakan sunnah Nabi, tetapi mustahil pada zaman tersebut untuk Nabi makan nasi. Sebab tidak ada bendang di Mekah ataupun Madinah. Tapi ada gandum. Bermaksud nak tak nak Nabi mesti mengikut custom ataupun tradisi tempat tersebut. Arab, pakaian dia apa? Jubah. Namun bagi satu orang apabila dia pakai jubah, dia kata aku nak, kalau katakan dia pakai kerana aku sayang dekat Nabi, dia dapat pahala apa? Pahala sayang pada Nabi. Itu yang pertama. Maka apabila kita katakan orang minta pada kita, tuan-tuan, sugi ini sunnah, ia juga adalah perbuatan Nabi. Tetapi
perkara yang paling utama dalam sunnah-sunnah yang disebutkan ini adalah salat sebagai contoh. Sebab tu Nabi kata, al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbezaan antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya bermaksud dengan sengaja, maka dia kafir. Berdasarkan hadis ini, mazhab Hambali, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir, hendaklah bersyahadah kembali. Namun bagi Al-Imam Syafi'i menyatakan, melainkan kalau dia tinggal salat kerana dia mungkin malas, dia menjadi dosa besar. Tapi tanya pada dia, pasal apa hang tak salat? Salat ni memang benda menyusahkan aku. Benda itu boleh menyebabkan dia kafir. Tetapi hadis ini jelas secara umum, dosa yang terlalu besar kepada peninggal ataupun orang yang meninggalkan salat. Maka salat perkara yang paling besar di dalam hidup kita selepas daripada syahadah, tauhid, akidah. Bila orang tanya kat kita, apakah antara benda yang paling penting untuk belajar sunnah, saya akan kata, untuk belajar sunnah, saya akan kata mempelajari sunnah di dalam salat. Di dalam salat. Sebab itu apabila kita jumpa dengan satu orang, kita nak belajar satu perkara, kita nak katakan ini agama, tuan-tuan, kita tengok dalam Quran, mungkin dalam Quran ini begitu general, ia perlu kembali kepada pendetilan di dalam sunnah dan hadis Nabi. Apa maksud sunnah? Apa maksud hadis? Di sana ada perbezaan. Sebab saya nak berikan enlighten dalam isu ni supaya semua jelas. Hadis dan sunnah, di kalangan ulama-ulama hadis tidak membezakan antara hadis dan juga sunnah. Okey, antara hadis dan juga sunnah. Cuma untuk saya senang ceritalah, saya kata hadis dan sunnah ini adalah benda yang pada martabat yang sama. Pada martabat yang sama. Para ulama hadis mentakrifkan, mendefinisikan sunnah ini perkara-perkara manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw amalin wa amalin wa taqririn, perkara yang disandarkan kepada Nabi, dinisbahkan kepada Nabi. Okey, dinisbahkan kepada Nabi daripada perkataan, daripada perbuatan, daripada perakuan Nabi. Sama ada perakuan itu berbentuk lisan, ataupun perakuan itu berbentuk tindakan, ataupun perakuan itu berbentuk diamnya Nabi. Min qaulin wa taqririn wa sifatin khilqiyah wa khuluqiyah, dan juga sifat-sifat tubuh badan Nabi, khilqiyah dan khuluqiyah. Contoh, Nabi itu laisa tawilan ba'in, Nabi itu tidaklah tinggi melampau. Nabi punya tinggi adalah yang agak yang munasabah, tidak melampau terlalu tinggi. Itu adalah bentuk sunnah ataupun hadis. Tapi sunnah ini saya kata tadi, dia tak ada implikasi hukum. Bila Nabi ni tak tinggi, kita pula rendah. Nabi tinggi tapi tidak melampau tinggi, kita kata oh sunnah, saya terpaksalah buat pembedahan, panjangkan kaki saya. Tak, itu tak perlu. Tetapi bila Nabi kata benda ini Nabi larang, dia ada hukum. Dia ada hukum. Sebab itu bila kita nak belajar agama, perkara pertama kita tahu Quran. Yang kedua kita balik kepada sunnah. Orang akan kata, ustaz payah kami ni dah duduk sini dan kami kerja, kami pula kadang-kadang tak ada masa. Agama ini kadang-kadang kita memerlukan kepada pengorbanan. Tuan-tuan, ia bukan sahaja pergi kepada orang-orang, sebab zaman ini adalah zaman media, saya kata tadi. Ustaz-ustaz ni keluar pada semua tempat. Bahkan ustaz-ustaz ni menjadi model-model kepada barang-barangan. Satu benda yang saya cukup tak setuju secara peribadi, kalaulah orang agama pergi ke hadapan menjadi bukan model lagi, duta-duta produk. Kalaulah, adakah begitu sekali harga orang-orang agama, ustaz-ustaz untuk menjadi duta-duta produk? Allah, saya cukup tak seronok benda ni. Di mana manusia masih lagi jahil, masih lagi ada berapa ramai orang yang tak reti baca Quran, tuan-tuan. Orang masih lagi salat pun tak tahu.
Orang pun tak erti nak baca hadis, nak buka buku hadis, dia boleh jadi untuk duta produk. Benda tak boleh kita terima. Sebab itu kita pun bukanlah seronok sangat dengan bila untuk komersialiskan benda-benda agama ni. Jangan. Sebab itu Nabi SAW larang kita daripada membenarkan orang berjual beli dalam masjid. Sebab apabila satu orang dah mula, semua nak mula. Sebab tu benda pelik tuan-tuan kalau kita tengok antara produk ustaz-ustaz ni. Kadang kita tengok tuan-tuan beli makanan sunnah yang saya jual ni, boleh menyebabkan darah tinggi kita turun, jantung kita elok. Kami ada kawan-kawan yang banyak belajar medik, yang kadang buat benda farmasi. Saya ada kawan, saya di UK, kawan-kawan yang buat dalam perubatan. Produk-produk perubatan tu dia memerlukan bukan saja katakan 3 tahun dia buat produk tu. Dia kena ada guinea pig dia pula. Dia kena test dekat manusia, dia kena test pada haiwan. Mai satu ustaz dia kata jantung, buah pinggang dan sebagainya selesai. Saya ingat pun tuan-tuan pun ada mungkin penyakit tu, makan ubat lain-lain. Ubat jantung lain, ubat buah pinggang lain. Tapi bagaimana satu orang ustaz boleh jual, senang semua orang dapat. Perkara itu tak masuk akal. Sebab tu bila kita katakan bahawa ini adalah agama, pergi pada jalan agama. Agama Nabi SAW bukan datang untuk promote makanan. Dah. Bukan promote makanan. Apabila dalam Quran hanya menyebut satu makanan dia, iaitu madu, honey, itu saja. Yang lain umum. Kerana di zaman tersebut itulah satu-satunya makanan yang ada pada zaman Nabi. Okey? Tak ada lah pula ubat-ubat lain, Panadol kan, sebab itu tidak wujud. Jadi apa yang ada, yang paling dekat dengan diri mereka adalah ubat ni. Setiap daripada mereka cuba, dapat kurangkan demam, dapat kurangkan sakit darah tinggi. Jadi mereka cuba benda-benda tersebut. Maka apabila kita katakan sunnah, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, di dalam salat antara perkara yang utama. Apabila kita katakan kita belajar salat, kita salat pada hari ini, cuba kita tanya, betul tak takbir kita ini ikut sunnah ataupun hadis Nabi? Tu saya katakan, agama ini memerlukan kepada belajar. Bukan isunya kita sempat habis ataupun tidak, tetapi kita belajar. Ketika kita takbir, kita katakan sunnah tadi yang penting, kita takbir, kita fikir, kita kata Nabi itu adalah uswah hasanah. Okey, Nabi adalah petunjuk. Nabi adalah pemberi petunjuk kepada kita yang datang daripada Allah Azza wa Jal. Sudah tentu hanya satu orang sahaja yang mempunyai autoriti nak mengajar salat, iaitu Nabi SAW. Ada tak buku ataupun mana-mana manual yang ajar salat? Ada. Kitab yang paling utama dalam ahli sunnah wal jamaah adalah, selepas pada Quran, adalah Sahih Al-Imamul Bukhari. Kadang-kadang saya lah dan semua orang dalam masyarakat ini, kita suka untuk pergi kepada buku-buku yang autoritinya lebih rendah daripada perkara yang sepatutnya. Contoh, ada kawan-kawan kita yang baca Fadailul A'mal. Buku tersebut bagus, alhamdulillah. Walaupun di sana ada percampuran antara hadis yang lemah dan hadis yang kuat. Ada. Namun persoalan kita, kenapa instead of kita mengambil buku Fadailul A'mal yang bercampur itu, yang mana buku tersebut saya cadangkan orang-orang yang belajar hadis untuk baca buku tersebut, yang ada kepakaran dalam bidang hadis, untuk dapat membezakan antara hadis yang kuat dan hadis yang lemah. Daripada kita tak tahu hadis itu lemah ataupun kuat, baik kita pergi kepada yang confirm kuat. Sebab kata Al-Imam Suyuti, kata Al-Imam Nawawi, mereka ijma' bahawa keseluruhan hadis tersebut adalah hadis yang sahih, diterima oleh para ulama, diterima oleh ulama Islam. Dalam Sahih Bukhari itu kesemuanya adalah hadis yang sahih. Mereka ada satu dua dibincangkan oleh para ulama. Okey, itu bukan bidang kita. Kita katakan keseluruhan dia, hadis itu sahih. Tuan-tuan boleh buka dalam Kitabul Adhan dan Kitabus Salah. Kadang-kadang benda ni simple je, tapi oleh kerana kadang-kadang kita dichannelkan dengan sumber yang tidak berapa tepat, menyebabkan kita teraba-raba.
Sehingga semua setuju kat sini. Kita punya sumber selepas Quran, ambil agama ini daripada mana? Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dijual tuan-tuan banyak dalam semua bahasa sekarang ada. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan tak perlu banyak. Tuan-tuan satu hari selak. Mungkin ada bab-bab yang tidak ada kena-mengena dengan kita, sebab kita nak amal, bukan? Kita ambil Sahih Al-Imam Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim. Dua ini disifatkan sahih oleh para ulama. Tak ada siapa yang nafikan. Kita ambil dua. Cukup ni dua ni saja. Sebelum kita pergi kepada buku-buku yang lain, kita ambil, kita letak tepi. Habis salat, kita baca Quran satu muka, kita baca Quran dua muka. Sambil-sambil kita tak buat apa, kita tengok, oh saya nak belajar tentang salat. Kita buka, ada kitabus salah. Kita akan sebutkan Nabi SAW mengangkat tangan sejajar dengan apa? Okey? Sejajar dengan bahunya, sejajar dengan telinganya, ada di situ dibincangkan. Ketika Nabi SAW keadaan sifatnya turun, ataupun Nabi sujud, Nabi rukuk, bacaan-bacaan dia semua ada. Sebab itu apabila kita nak kata agama ini selepas daripada Quran, ia kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ada implikasi yang seterusnya. Bila kita kata, tuan-tuan, agama ini ajar sekian-sekian, saya melihat ada orang sebut, dia kata kami ni kena sampaikan ayat Quran ataupun sampaikan agama ini sebab Nabi kata balighu anni walau ayah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, hadis ini tidak terhenti hanya kepada balighu anni walau ayah. Di hujung hadis tersebut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, faman kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang menipu ke atas aku, ataupun inna kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahad, sesungguhnya menipu pada atas nama aku, manipulasi atas nama aku tidak sama seperti mana kamu menipu atas nama orang lain. Kita jumpa kawan kita, kita nak melawak, kita kata, oi Mamat katakan sekian-sekian, kita tipu nak bergurau. Tak sama dengan kita kata Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata. Nabi tak kata. Atau kita kata agama kata makan benda ni, agama kata buat benda ni. Apabila kita katakan ini agama arahkan, ini agama anjurkan, bermaksud kita kata sumber dia mana? Dua je, Quran ataupun sunnah. Sama ada kita bohong atas nama Allah atau kita bohong atas nama Nabi. Besar dosanya, tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis yang mutawatir lafzi, mutawatir, kata Nabi SAW, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu atas nama aku, siap tempat duduknya di dalam neraka. Sebab tu kata Al-Imam Al-Zahabi dan para ulama Islam yang lain, apabila mana-mana dosa yang diiringi selepasnya ancaman neraka, benda itu adalah dosa besar. Sebab itu memang kita diajar untuk mengajarkan, untuk menyebarkan ayat Allah, untuk menyebarkan ayat Nabi SAW. Tetapi kita juga perlu untuk berjaga-jaga agar ia tidak menipu atas nama Nabi. Sebab apa? Untuk kita tipu atas nama orang, ia tidak memberikan kesan yang besar. Tetapi bila kita buat atas nama Nabi, ia akan membentuk agama. Ia akan membentuk agama. Apabila Allah Ta'ala kata dalam suratul Ma'idah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat hukum yang terakhir, okay? Hari ini aku sempurnakan agama kamu. Bermaksud dah komplit, dah sempurna. Tiba-tiba kita menyatakan sesuatu yang bukan daripada agama dengan kita mendakwa ia agama. Bermaksud kita cuba untuk masukkan unsur luar yang bukan ada divine issues ataupun yang datang daripada Nabi SAW ataupun datang daripada Allah ke dalam benda yang diwahyukan. Sebab inilah juga yang berlaku kepada Kristian. Apa yang diajarkan oleh Nabi Isa memang dia sudah ada, tetapi apabila datang kepada paderi-paderi mereka, sebab itu kalau kita tengok di antara salah satu daripada version ataupun versi-versi Bible itu diletakkan di atas nama-nama saint dia. Saint ini kalau dalam bahasa kita nama wali-wali mereka. Okey? Contoh
antara dua Pope yang sebelum ini, namanya Pope John Paul II. Okey. Dia baru sahaja pada awal tahun ini dinobatkan ataupun diletakkan tempat sebagai saint ataupun wali. Dan dia terpaksa cari orang siapa yang pernah doa dengan nama dia kemudian dapat apa yang dia hajatkan. Orang tu mimpi ke, orang tu apa ke? Sebab dalam Bible yang awal Nabi Allah Isa tak sebut, tak ada rekod. Tak ada rekod. Jadi mereka apabila dia tiba-tiba terilham, tiba-tiba dia mimpi, besok dia tulis. Saint Paul sebagai contoh, dia tulis. Jadi sebab tu ada Bible ini banyak version, sebab orang-orang agama dia cuba berfikir dan juga dia berkhayal dan dirasakan bahawa di situ adanya wahyu yang diturunkan melalui Holy Spirit. Ataupun dalam kita kata yang pembawa wahyu adalah Jibril. Sebab Jibril dah retire, dia tak akan bagi wahyu lagi dah. Sebab Nabi SAW adalah pemutus kepala Nabi dan Rasul, tak ada siapa. Sebab tu mana-mana orang datang menyatakan bahawa agama baru dia dapat begitu dan begini. Contoh orang kata dia mimpi Nabi. Tuan-tuan, kalau pertama orang mimpi Nabi adalah benda yang tidak mustahil. Tidak mustahil. Dan benda itu adalah kemuliaan kepada diri dia. Tapi bayangkan yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada orang dapat berjumpa dengan Nabi. Adakah orang itu orang yang bawa jaja? Tuan-tuan, saya jumpa Nabi malam tadi. Tuan-tuan tahu tak? Kalau katakan kita nilai daripada sudut keikhlasan, kita rasa betul ke dia jumpa Nabi? Tak, tuan-tuan. Dan kalau katakan dia jumpa sekalipun, bagaimana dia tahu itu Nabi? Oh, sebab Nabi sebut tak ada siapa yang syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Betul, syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh menyerupai orang lain yang engkau sangka Nabi. Sebab tu bila kita jumpa, kita rasa dalam guru-guru kita pun ada, dia kata dia jumpa, tetapi dia bukan pergi jajah. Kehebatan dia ada pada ilmu, bukan kehebatan dia pada jumpa Nabi. Dulu ada orang sampai pada tahap dia kata dia jumpa Nabi dan dia tunjuk kerja dia pada Nabi. Dia tulis buku, dia kata Nabi dah tengok dah buku aku. Nabi jadi proofreader dah. Okey? Sampai tahap macam tu sekali. Nabi itu telah wafat dan ajaran dia telah sempurna yang ada dalam buku-buku sunnah. Kata Al-Imam Suyuti, kita telah beriktikad bahawa keseluruhan hadis telah pun yang tertulis itu telah yang ada pada Nabi telah pun ditulis dan dikumpulkan pada zaman kami. Kata Al-Imam Suyuti yang meninggal pada akhir tahun 900 Hijrah. Okey? Jadi untuk kita katakan agama, selain daripada kita ambil Quran dan kita tengok Quran kata macam ni, kita ikut. Yang kedua, kita kena ikut sunnah Nabi. Sebelum kita pergi serabut nak pergi tempat lain, buka dulu Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kawan kita katakan, tuan-tuan, kawan kita datang dan juga dia berkongsi, aku jumpa hadis ni kata salat macam ni, rukuk macam ni, zikir macam ni. Tiba-tiba dia kata, mana dapat? Aku dapat Sahih Bukhari. Kita akan ambil, tuan-tuan. Sebab sumber dia tepat. Berbanding kata aku rasa kita tak boleh. Rasa Nabi ya. Macam mana rasa Nabi? Buka Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Macam contoh air dihidangkan depan kita, yang mana kita confirm air ni kita yang beli sendiri, kita yang minum. Berbanding dengan air yang kawan kita datang, dah lah tak bertutup, dia mai daripada keluar tu dia bawa cawan pula nampak bersih tak bersih. Rasa-rasa kita minum tak? Kita tak minum. Kita pergi keluar, kita basuh dulu dan kita ambil. Bagaimana agama yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jal? Kita kadang-kadang kita boleh belajar banyak disiplin ilmu. Daripada kita tahu bahasa Melayu, ada yang belajar bahasa Arab. Ada yang pada belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggeris. Ada kawan kita yang ambil engineering, habis-habis ambil economics, finance dan sebagainya. Tetapi kenapa tidak ada sedikit portion daripada semangat kita itu untuk adanya ruang kita detailkan agama kita? Bila kita takbir, kita tahu apa yang kita buat. Bila kita salat, bila kita zikir, kadang-kadang kita zikir lepas salat, antara doa-doa yang Nabi SAW ajar, Allahumma la mani'a lima a'tait, antara zikir dia,
Antaranya ayatul kursi yang kita baca. Kita kurang sedikit semangat, termasuk diri saya. Masyarakat kita lah secara umumnya, kita kurang sedikit semangat, yang mana kita boleh tambah. Jangan kita gelojoh. Masyarakat kita nak cepat gelojoh. Sebab tu dia mau kadang-kala, kalau kata dakwah itu dakwah yang ada entertainment, ada apa, hiburan. Bila di sana adanya ruang buka kitab, kita buka kitab, kita ambil sedikit. Hari ini kita belajar hadis Sahih Bukhari bab salat. Bagaimana takbir Nabi, kita belajar takbir. Bagaimana rukuk Nabi, kita rukuk. Bagaimana puasa Nabi. Berbincang sedikit demi sedikit. Saya ingat tak ramai. Sebab di sana kita suka pergi kepada tokoh-tokoh yang sedikit ada, tak ada masalah lucu. Boleh kita kadang-kala hendak berhibur, tak ada masalah. Namun apabila hidup itu banyak hiburan berbanding serius. Nabi SAW dalam masjid, kadang-kala Nabi berlari dengan Aisyah. Kadang-kala Nabi sengajakan Aisyah dapat kejar Nabi. Aisyah gembira. Nabi SAW duduk di rumah ketika itu hari raya. Nabi tengok adanya Habsyah, orang-orang hitam daripada Habsyah. Disebutkan di situ dalam hadis Bukhari, mereka bermain tarian pedang. Nabi tak larang. Tetapi bukan kehidupan Nabi. Setiap hari Nabi akan contoh, kalau katakan nak buat zikir sampai menyanyi, buat konsert menyanyi. Tak. Sebab jiwa yang khusyuk itu tidak kepada jiwa yang lalai. Ada masa kadang-kala kita berhibur, tetapi kebanyakan masa kita mengingati Allah Azza wa Jal. Jadi apa yang saya nak katakan, apa yang saya ingin sampaikan pada malam ini adalah, apabila kita pergi kepada satu tahap, kita alhamdulillah, kita dah datang masjid, kita dah datang surau, kita salat, kita upgrade sikit. Itu je. Jangan kita, bila kita belajar yang lebih sikit, kita letih ha? Tak mau pergi masjid. Dah. Sebab itu semua keletihan ini Allah Ta'ala ampunkan dosa, Allah tambah pahala. Sebab itu dalam hadis, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham wala adha wala gham hatta syaukati yushakuha illa ghaffarallahu biha min khataya. Banyaklah detail dia, daripada yang susah hati, yang penat, yang letih, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita mai datang masjid, kita daripada office balik mandi, siap-siap dan datang maghrib, kita buka kitab, kita belajar satu persatu. Letih tuan-tuan kadang-kala bagi orang yang bekerjaya. Kemudian Allah ampunkan keletihan kita. Kita datang di bawah naungan para malaikat, kita dapat pahala. Bukan susah untuk Allah ampunkan dan Allah naikkan darjat, Allah tambah pahala. Sedikit je. Saya ingat pun dengan Ustaz Khairul Anwar pun kita belajar mustalah hadis. Tuan-tuan akan tahu beza tentang hadis ini, tentang hadis tu. Buku tu dipanggil sebagai kutaib lah, buku kecil pengenalan. Kita ada idea tentang umum, tentang hadis. InsyaAllah kita juga akan bincang tentang Quran, bagaimana kita deal dengan Quran, berbicara, berinteraksi dengan Quran. Bukan nak suruh tuan-tuan jadi ulama' dah. Tetapi bila tuan-tuan buat satu amalan, tuan-tuan tahu, oh sunnah Nabi macam ni, sunnah Nabi macam ni. Kita puas hati kita buat. Aku tahu, ketika aku buat ini adanya hadis. Sebab itu para sahabat, antaranya Umar, ketika ada sahabat datang ke rumah Umar, dia kata Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Datang rumah Umar. Umar tak jawab Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Umar tak jawab Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Kemudian bila 3 kali dia balik. Bila dia nak bergerak balik sahabat ni, Umar keluar. Umar tahan dia. Pasal apa engkau balik? Dia kata, kerana aku mendengar Nabi SAW berkata, apabila engkau memanggil orang ataupun datang rumah orang, panggil orang tu 3 kali tak ada, engkau balik. Umar dia bukan tak tahu hadis tersebut, bukan dia nak kata sahabat itu menipu, tak. Tetapi dia nak kata apa? Dia kata, datangkan orang bukti ataupun adanya saksi yang katakan engkau dengar itu daripada Nabi, ataupun aku pukul belakang kau. Umar dia keras sikit, dia kasar sikit. Sebab apa? Dia kata, jangan mudah-mudah engkau datang, engkau cerita je apa yang kau mau. Sahabat tu tuan-tuan,
Takkan kita datang di sini, masjid di sini, tiba-tiba kita cerita semua benda ataupun kita ambil semua benda untuk kita amal. Hidup ni tak lama. Tuan-tuan mungkin dah menikmati umur yang melangkaui 50-60 tahun. Kami yang muda-muda tak tahu apa yang Allah takdirkan kepada kami. Biarlah amalan yang kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jal itu amalan yang berkualiti. Saya sebut di banyak tempat, saya kata Allah ingin kita datang kepadanya dengan amalan yang terbaik, tuan-tuan. Bukan dengan apa sepikul amalan, tapi kita tak tahu amalan itu betul ataupun tidak. Antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sebelum kita tidur, kita baca surah Al-Mulk. Apa kata ayat kedua dalam suratul Mulk? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Boleh buka terjemah dia. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum, siapakah di antara kamu ahsanu amala, yang terbaik amalan dia. Allah tak kata aksaru amala. Sebab itu adanya perempuan pelacur masuk ke syurga kerana amalan dia baik. Selepas itu dia taubat, dia buat amalan salih sedikit, kemudian Allah matikan, tapi amalan dia baik. Sebab itu isunya bukan banyaknya amalan kita, kualitinya amalan kita. Macam mana kita nak tahu amalan kita kualiti, tuan-tuan? Sebab itu yang pertama tadi, antara yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dalam Sailul Jarrar, kata Al-Imam Syaukani antaranya dua. Yang pertama, niat yang ikhlas kerana Allah. Tak mungkin kalau kata saya mai datang sini nak tunjuk hubbus sum'ah, nak tunjuk hubbus syuhrah, nak suka tunjuk kat orang kita ni siapa. Niat tak ada, yang ikhlas Allah Ta'ala buang. Tapi apabila niat yang elok, niat yang ikhlas penuh dalam jiwa kita ni, saya selalu buat contoh. Kita datang subuh, besok cuti. Kita main subuh tak ada apa besok, jadi kita datang subuh dengan penuh tidur awal dan sebagainya. Kita segar datang masjid, datang surau nak salat subuh, ikhlas, alhamdulillah. Tiba-tiba kita kata, hari ni cuti, kita pulun 3 rakaat ni instead of 2 rakaat. Boleh ataupun tidak? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu kata para ulama, selain daripada yang pertama kita niat yang ikhlas, tidak cukup dengan niat yang ikhlas, tetapi dia mestilah ittiba'ur rasul. Dia mestilah mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Itu yang saya kata sunnah tadi tu. Jadi bila kita ambil Sahih Muslim, kita ambil Sahih Bukhari, saya recommend buku ni dahulu untuk kita. Buka buku ni, baca, buat gaya macam novel. Kalau kawan-kawan kita ataupun ibu-ibu kita boleh baca novel, kadang-kadang hebat, 1-2 novel dalam masa seminggu. Kadang-kadang kadang kita sambil buka 1-2, tak payah kita nak baca, kita tengok, kita selak satu persatu. Oh, tajuk ni menarik, kita baca. Kadang-kadang ada tajuk yang kadang-kadang tidak menarik perhatian kita, kita selak, kita tengok, kita belajar sesuatu. Okay? Dan juga yang pertama tadi, niat yang ikhlas. Letakkan. Sebab tu orang kata, ustaz, macam mana kami nak buat niat ikhlas? Tuan-tuan, niat yang ikhlas ni, nak jadikan keikhlasan ada dalam jiwa kita ni, bukan benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Siapa baca dalam kitab-kitab hadis banyak. Kata Al-Imam Al-Zahabi, kami dulu belajar hadis masa awal-awal bukan sebab kami betul-betul nak belajar pun, tapi oleh kerana kami ni tengok orang lain belajar, kami ikut belajar. Macam zaman tu belajar hadis macam belajar medik, sekarang belajar perubatan. Adanya hebat, kami ikut. Tetapi setelah kami belajar hadis, datang keikhlasan itu secara sendiri. Tuan-tuan, bila kita belajar hadis, kita tak payah kata kita baca hadis satu persatu. Pergi Sahih Bukhari, kita tengok bagaimana Nabi SAW beribadah, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kebaikan, bagaimana Allah memberikan azab kepada orang yang menolak ataupun tidak mengikut ajaran Allah Azza wa Jal, menyebabkan jiwa kita di antara takut dan mengharap. Di situ keseimbangan itu akan ada, menyebabkan ketika kita takbir, kita ingat, oh, aku dalam keadaan takbir ini, Nabi SAW pun takbir macam ni. Ketika aku salat macam ni, Nabi SAW salat macam ni.
Di situ nikmat kita kat mana? Ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan ikhlas, mesti ikut Nabi. Ikut ini pada apa dia? Yang pertama pada akidah, yang kedua pada ibadah. Muamalat ni dia bukanlah mesti ataupun wajib dak. Bahkan tak perlu pun kadang-kadang kita nak mengikut Nabi dalam benda-benda muamalat. Contohnya naik unta, kita tak perlu nak naik unta. Sebab benda ini berlaku perubahan zaman demi zaman. Kita ada kereta, kita kata tak apalah, kita pergi tempah satu unta, mai datang kita nak pergi kerja naik unta. Tak perlu. Bahkan bukan yang benda yang sunnah pun. Sunnah pada hari ini untuk pergi kerja naik motor ataupun naik kereta. Kerana memudahkan kita, menghalang daripada hujan dan juga panas dan mempercepatkan kita. Tapi bila sampai pada bab akidah, sampai bab ibadah, dia kena ikut Nabi. Bila kita tanya kita, tuan-tuan, kita punya ikutan apa? Quran dan sunnah. Tapi bila kita buat amalan, kita tengok amalan kita ikut Nabi tak? Cocok dengan Nabi ke tidak? Bila dia nampak dekat dengan Nabi, cocok dengan Nabi, itu namanya kita ikut Nabi. Kalau kita nak kata, tuan-tuan, ustaz, saya ni niat ikhlas, ustaz, untuk kata dengan kita, nak banding dengan Sami yang ada dekat Batu Cave, yang tak berkahwin, kepala botak, pakai sari ataupun pakai dia punya baju dia tu, saya yang pakai tak pakai stok, tak pakai apa, tak pakai selipar. Saya ingat nak kata ikhlas dinilai daripada itu, kita tak ikhlas. Baju kita pun mau 100. Datang kita, kereta kita puluh ribu, ratus ribu. Duduk kita pun dengan aircon, tuan-tuan. Dia tak ada apa, berpeluh macam tu lah. Nak kata ikhlas, tetapi bukan saja kerana ikhlas, tetapi kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, ini sekadar permulaan, ini adalah satu foundation kepada kita. Bila kita nak belajar, bila ustaz ajar, kita dengar ustaz kata hadis, oh benda ni betul. Okey, tapi kita pun kita nak bagi tahu bukan semua hadis yang dikatakan itu hadis yang sahih. Kadang saya pun mungkin tercampur, orang lain pun tercampur. Sebab itu ia tidak dinilai dengan ustaz itu popular ataupun tidak. Tak. Ini masalah. Kadang-kadang kita suka quote ustaz. Ustaz ni kata, ustaz tu kata. Benar, kadang-kadang ustaz yang kata itu mungkin benar dan mungkin tidak. Tuan-tuan, di zaman para ulama dulu, Al-Imam Syafi'i, dia tak popular sangat. Dia antara orang yang kena sebat di kota Baghdad dan ditarik atau kota Baghdad. Kalau ikut popular, dia tak popular. Al-Imam Malik zaman tersebut, pemerintah zaman dia pukul dia sampai patah bahu dia. Sebab tu dalam riwayat dia salat dalam keadaan tangan letak di bawah, kerana bahu dia tercabut ni. Nak kata popular, takkan orang popular ataupun orang yang mesti betul orang popular. Tak. Yang paling hebat Al-Imam Al-Bukhari yang hari ini kita buka Sahih Bukhari, dia tak popular. Dia tak popular. Zaman tersebut di kalangan ulama pun kritik dia, pemerintah pun kata dia sesat. Tetapi mungkin orang itu popular, dia benar cakap dia. Mungkin orang tak popular pun benar cakap dia. Ukuran dia bukan popular, saya nak kata. Ukuran dia, adakah cakap dia bersandar Quran, bersandar sunnah. Jadi tidak ada perkataan manusia sekarang, kaedah umum, tidak ada perkataan manusia yang boleh diterima dan ditolak secara yang boleh diterima secara total. Okey, saya ke profesor mana ke, perkataan dia tidak boleh diterima secara total, melainkan dia ada sandaran. Okey, maksudnya perkataan saya boleh diterima dan ditolak, melainkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah tentulah, dan Nabi SAW yang juga sebagai manusia, apabila dia bercakap, kita kena stop dan kita kena ambil. Bila saya cakap, mungkin hadis saya sebut, tapi interpretasi saya silap. Ataupun saya sebut hadis, tapi hadis tersebut tidak kuat. Maka bila sesiapa yang duduk di sini, ini bukan kerusi veto dia benar. Sebab tu saya suka kalau tuan-tuan ada soalan, kita boleh bincang. Dan saya tidak semestinya benar. Kalau tuan-tuan kita bincang sama-sama, kita tengok, oh ustaz dia salah, saya jumpa ustaz salah di sini, saya jumpa hadis tersebut sekian-sekian, bagi, kita akan tarik balik. Kita akan tarik balik. Itu adalah kaedah kita. Sebab mana mungkin dalam keadaan kita yang jahil, kita yang banyak dosa, tiba-tiba kita betul semua, tak mungkin. Okey? Sebab tu ini adalah perkongsian. Saya belajar daripada tuan-tuan, tuan-tuan mungkin berkongsi sedikit daripada saya.
Jadi perkara yang penting, balik kepada sunnah, ambil daripada sunnah. Bila ustaz-ustaz yang duduk di sini kata, tuan-tuan hadis Nabi sebut macam ni, sunnah Nabi baca macam ni, dia buka kitab, dia tunjuk kat tuan-tuan. Kalau benda tersebut bertentangan dengan pandangan dan juga ni, tuan-tuan kena bertenang loh. Tengok hadis dahulu. Kalau dia sebut hadis, tengok hadis tu dulu. Bila hadis disebut besar maknanya kepada kita, kerana itu adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan hadis, oh Masya Allah, ini hadis, ini perbuatan Nabi, ini perkataan Nabi, ini arahan Nabi, ini larangan Nabi. Wah, aku kena tengok, aku tak boleh tolak sesuka hati. Kita tengok, kita ustaz, saya tak faham, saya selama ni faham hadis ni macam ni, perbuatan ni macam ni. Jadi kita belajar. Okey? Dan tidak semua benda yang kita buat selama ini 100% benar. Dan tidak semua yang kita buat selama ini 100% salah. Cuma perlu diberikan perbincangan, dinilai semula, diberikan pencerahan semula. Okay, wallahu ta'ala alam. Jadi saya buka sekiranya ada soalan. Dalam kita aplikasikan sunnah tu yang terbaik. Nabi dah tunjukkan secara dengan lengkap. Tapi dalam masyarakat kita ada tradisi yang mana benda tu adalah harus. Contohnya dalam zikir, ada orang mengajar orang zikir pakai yang benda tu harus. Tapi ada hadis lain yang Nabi katakan barang siapa yang untuk amalan selain daripada itu, amalan itu tertolak. Jadi macam mana untuk kita terasa hadis tu dengan ibadat bidat yang dikatakan harus dalam masyarakat yang kita tradisi dalam masyarakat. Okey. Terima kasih, soalan yang bagus. Sebab tu kadang-kadang kalau kita kena melihat kepada perkara yang lebih detail. Kita kena upgrade, kita tak boleh nak tanya soalan yang yang ringan. Kita kena upgrade sikit. Ada dalam masyarakat kita sebut perkataan sunnah dan sunat sebagai contoh. Sunnah dan sunat dan harus. Sunnah berbeza dengan sunat yang kita faham. Apabila saya katakan sunnah, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, yang harus. Contoh, kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, setara dengan ni. Ini adalah sunnah yang wajib. Kita tak boleh Allahu Akbar macam ni, silap, menyanggahi sunnah. Atau buka seluas-luas Allahu Akbar, tak boleh. Sebab Nabi ajar satu je, Allahu Akbar. Ada fuqaha yang katakan setara dengan bahu, dan kita belajar dia setengah tentang dengan jari kita berada dengan telinga, tentang dengan cuping telinga. Ini adalah sunnah yang wajib. Sebab salat tak mungkin berbeza. Siapa yang ajar salat? Nabi seorang je. Abu Bakar tak create pandangan salat. Idea-idea salat orang lain tak ni. Maka apabila sampai pada sunnah yang wajib, ia wajib. Sunnah yang sunat, ia sunat. Sebab tu saya katakan tadi, sunnah sebagai contoh harus untuk kita pakai jubah. Ini adalah yang harus, tak ada masalah. Bahkan boleh dapat pahala kalau kita kata sebab Nabi pakai, saya sayang kat Nabi. Dapat pahala sayang ke Nabi. Okey? Sahabat kita tanya, bagaimana ada benda, ada satu hadis Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang sahih. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang mana kami tak ajar, maka dia tertolak. Okey? Dia tertolak. Sebagai contoh, kita buat adanya fadilat-fadilat khas berpuasa pada hari tertentu. Kita fikir, oh Rabu bagus, besok puasa, jadi besok cuti. Jadi kita tuan-tuan, besok siapa puasa Rabu dapat pahala seperti 70,000 para malaikat. Tak benar, tak boleh. Ia tertolak sebab Nabi tak ajar. Pertama. Namun ada benda perkara, sebagai contoh, sahabat kita tanya tentang permasalahan zikir kuat lepas salat. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa zikir itu perlahan. Ini mazhab al-Imam Syafi'i. Mana kita nak dapat? Kita boleh tengok dalam kitab agung dalam mazhab Imam Syafi'i, Al-Um. Kalau dalam bahasa Melayu dicetak dengan terjemahan kitab induk, Al-Um. Kata al-Imam Syafi'i, wa akhtaru lil imam wal ma'mum an yadhkurallah ba'da al-insirafi minas salati wa yakhfiyana adh-dhikra. Ini kaedah asal. Aku memilih pandangan. Imam Syafi'i apabila dia kata aku memilih pandangan, bermaksud di sana ada pandangan-pandangan yang banyak. Itu cara penulisan oleh Imam Syafi'i. Wa akhtaru lil imam wal ma'mum.
Aku memilih pandangan imam dan makmum an yadhkurallah ba'dal insirafi minas salat. Dia pun berdua mestilah, imam dan makmum mestilah berzikir lepas salat. Tapi keadaan macam mana? Kata Imam Syafi'i, wa yakhfiyana dzikra. Kita belajar tajwid. Kita tahu ikhfa hakiki ya. Ikhfa khafi bermaksud kita sembunyikan dengan zikir. Itu pandangan mazhab al-Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i betul lah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah, yang meninggal pada tahun 205 Hijrah di Mesir, lahir di Gaza, Palestin. Okey. Namun Imam Syafi'i tak terhenti di situ. Illa yuridu an yuta'allama min, melainkan hendak dipelajari daripadanya. Di situ ada kelonggaran yang dinamakan harus. Kita kena tahu ada hukum asal, ada hukum yang berubah mengikut keadaan. Sebab itu Nabi SAW, sunnah Nabi akan pusing lepas salat, Nabi akan pusing ke belakang, Nabi akan tengok para sahabat. Kenapa Nabi tengok para sahabat? Sebab kadang-kadang Nabi tengok, mana kawan kita seorang tu tak sihat ke? Pertama. Yang kedua, Nabi tengok ada sahabat yang ketika aku ajar zikir tersebut, dia tak ada. Sebab tu kata Ibn Abbas, aku pernah mendengar hadis Bukhari, diangkat suara ketika berzikir selepas bersalat. Kata Imam Syafi'i kerana itu. Kerana Nabi tengok, dah lama tak nampak dia ni. Masa aku rasanya, masa aku ajar zikir 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dia tak ada, diangkat suara. Ataupun ada budak-budak kecil, kita kata ni lepas zikir salat, zikir 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup dengan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, macam tu. Kita kata sekali mungkin tak jalan. Sebab budak-budak nak ajar kan, dia kena sebulan, 2 bulan, lama-lama dia dah biasa. Kalau kata kita tinggalkan dia seorang pun, dia akan secara sendiri berzikir. Di situ hukumnya harus. Dia tidak bercanggah. Namun berbalik kepada Imam Syafi'i sebut tadi, selepas dia dipelajari, hendaklah diperlahankan. Namun kita berhusnuzan di sini. Mungkin kebanyakan kita kerana penghapusan jawi dalam masyarakat kita, bahasa Arab yang tidak begitu kuat. Kadang-kadang nak zikir pun, nak doa pun, kita selalu sab kepada orang, swastakan kepada orang. Okey, menyebabkan zikir dan bahasa Arab kita ni jadi masalah. Jadi memerlukan ingatan. Namun kita memerlukan juga usaha untuk kita mampu bergantung pada diri kita sendiri untuk berzikir. Perkara yang sama, hukum asal kepada babi. Dia bab makanan ni senang, dia faham. Bab yang ni dia payah. Bab makan. Hukum asal kepada khinzir, haram makan. Semua orang, itu adalah kaedah asas, haram. Tapi bila ada keadaan tertentu dia menjadi halal. Okey, itu pun bukan supaya bila kita dapat halal tu, ketika khinzir, daging khinzir tu dapat halal, kita masaklah segala jenis masakan. Tak. Sebab tu macam contoh, kita katakan kita nak ajar, kita ajar yang patut-patut, dan kemudian dia tahu, kita tambahkan lagi sikit demi sedikit. Hukum asal ada, kaedah asal ada, dan kita kena kembali kepada kaedah asal setelah keadaan yang mengharuskan perbuatan tersebut. Faham tak? Jadi kalau katakan kaedah tu, kita zikir alhamdulillah, tak ada masalah. Sebagai contoh, kita subhanallah, orang tahu kita subhanallah, tapi kita baca subhanallah. Alhamdulillah, kita baca alhamdulillah. Jadi orang tahu. Okey? Soalan seterusnya kalau ada. Rujukan kita yang pertama Al-Quran, yang kedua macam Ustaz sebut hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi saya nak tanya, bagaimana pula dengan sunat-sunat seperti Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i tu? Apa dia punya ranking dia tu? Dibandingkan dengan Bukhari dan Muslim. Okey. Pertama, di sana disebutkan sebagai kutub as-sittah. Kutub as-sittah bermaksud 6 buku. 6 buku. Jadi kalau kita buka secara umum lah, kita buka kepada buku-buku hadis, dia akan secara umum dia akan rankingkan. Pertama Al-Imamul Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Okey? 6 ni. Ini adalah sumber umum dan utama dalam mazhab ahli sunnati wal jamaah. Sebab kalau kita pergi kat Syiah buang semua ni. Syiah buang. Sebab bagi Syiah,
Bukan hadis itu bukan sahaja perkataan Nabi. Kita kata bila hadis, sumber kita dua, Al-Quran dengan sunnah, ataupun Allah dan juga Rasul. Bagi Syiah dia tak macam tu. Syiah selain daripada Allah dan Rasul, imam-imam mereka juga boleh produce hadis. Perkataan mereka sama dengan perkataan Allah dan juga Rasul. Bahkan dia tidak, bahkan imam-imam dia tak salah, tak pelupa, tak apa semua. Okey, ahli sunnah 6 ni ranking. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. An-Nasa'i atau Ibnu Majah, di situ ada perbincangan. 6. Okey, ini kutub sittah, dia panggil 6 buku asas hadis. Okey. Tetapi persoalan macam mana dia ranking? Dia rank benda tu. Kenapa Bukhari pertama, kenapa Sahih Muslim pertama? Yang kedua, bukan oleh kerana Bukhari ni lebih tua, Bukhari ni guru kepada Muslim, jadi Muslim anak murid bawah. Abu Dawud oleh kerana dadak. Bukan kerana dia anak murid ke tidak. Itu adalah mungkin salah satunya, tapi itu bukan yang paling kuat. Tetapi cara Al-Imamul Bukhari select ataupun pilih hadis. Al-Imamul Bukhari pilih hadis dengan syarat yang begitu ketat, tuan-tuan. Okey? Sebab tu kalau kita tuan-tuan akan belajar dengan Ustaz Khairul Anwar berkaitan dengan hadis ni. Hadis itu dipilih bukan mudah-mudah macam kita ambil mana-mana ambil saja, tak. Dia perlu mempunyai syarat-syarat yang 5 yang umum. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithlihi ila al-muntaha biduni syadhin wala illatin qadhiha. Dia perlu kepada ittisal sanad. Ni saya masuk sikitlah apa bab ni memenuhi soalan. Apabila saya contohkan Nabi sebut sampai pada Al-Imamul Bukhari, dia ada orang yang mendengar daripada Bukhari, daripada Nabi pada sahabat. Sahabat pula kepada tabi'in. Anak murid sahabat namanya tabi'in. Anak murid tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ada anak murid. Ada rangkaian. Rangkaian itu jangan putus. Kalau putus dia tahu. Dan pula tak boleh nak langkau. Contoh Nabi sebut, tiba-tiba yang kata hadis tersebut tabi'in, tak boleh. Sebab tabi'in tak jumpa dengan Nabi. Okey? Dan pula dia kena tengok orang yang Imam Bukhari ambil ni, dia mesti berjumpa. Subutul liqa' dia macam mana? Subutul luqiyah macam mana? Syarat dia ketat. Tetapi itu Sahih Bukhari. Sahih Muslim dikurang sedikit, jadi dia ranking kedua. Apa beza dia dengan Abu Dawud? Abu Dawud tidak mensyaratkan dia sahih. Okey? Sebab tu Al-Imamul Bukhari namanya sahih, sebab dia kata dalam hadis, dalam kitab aku ni, aku telah pastikan semua sahih. Sebab itu nama Sahih Bukhari bukan nama dia Sahih Bukhari. Nama sebenarnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu nama sebenar. Itu nama sebenar yang menggambarkan method ataupun cara dia kumpul hadis. Al-Jami' mengumpulkan semua hadis yang dia ada. As-Sahih yang memenuhi syarat-syarat sahih. Al-Mukhtasar itu pun dia kata mukhtasar, maksudnya brief, yang hanya pendek-pendek saja, tapi 7,000 hadis. Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, daripada urusan ataupun perihal-perihal Nabi dan sunnah-sunnah Nabi dan hari-hari Nabi. Itu dia punya tajuk dia. Okey, kerana cara dia selection of the prophetic tradition, prophetic hadis, menyebabkan kualiti dia naik. Kenapa dia letakkan dia di tempat makam itu. Kemudian Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud. Selepas daripada 4 kitab yang situ, mereka tak mensyaratkan hadis itu sahih. Sebab tu saya kata, ambil tuan-tuan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tuan-tuan semaklah. Kerana kami yang pelajar-pelajar yang sedikit-sedikit yang bawah-bawah hadis ni, kami boleh katakan tuan-tuan boleh berpuas hati dalam tu semua hadis sahih. Jadi tak payah nak kalut, dalam kitab ni Sunan Ad-Darimi, kita Ad-Daraqutni, nanti lo. Sahih Muslim dan Sahih Bukhari kita kurang-kurang kita habis baca lo. Kalau tuan-tuan nak kata saya beragama, saya ni tuan Ustaz, saya tak boleh nak ni, tak ada masa, tapi saya buka Sahih Bukhari, saya dah yakin dengan agama tuan-tuan, insya-Allah. Sebab itu pun mungkin orang akan kata, Allah, kalau macam tu jadi salah, daripada kita langsung tak buka apa, kita ada manual kita yang terbaik, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Buka dan kita tengok. Saya dapat katakan, saya pastikan pada tuan-tuan akan melihat bagaimana kehidupan Nabi yang komprehensif, yang sempurna.
Bukan saja bagaimana Nabi mengeluarkan mani ketika bersama dengan isteri, semua diceritakan. Dalam keadaan yang begitu hebat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perasaan Nabi bergaul dengan budak kecil direkodkan. Kita kadang-kadang kita cakap dengan wife kita lain, kita cakap dengan kawan kita lain, kita cakap dengan budak kecil lain. Beza. Tapi bila kita tengok Nabi, sebab tu wasunanihi wa ayyami, sunnah-sunnah Nabi dan hari-hari Nabi. Tapi Nabi cakap dengan isteri dia, macam itulah Nabi cakap dengan budak kecil. Tak ada beza. Tak ada beza. Kita ni kadang-kadang kita tengok kawan-kawan apa orang-orang foreigner, Afrika, kita ada sikit masalah. Orang yang paling disayangi oleh Nabi, lelaki selepas daripada Abu Bakar yang Nabi sayang adalah anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni satu orang yang hitam. Nabi sudah ambil. Kita tak pernah tahu. Kita tengok, kita baca hadis, oh siapa Zaid bin Harithah, bagaimana Nabi sayang dia, bagaimana gelaran kepada cucu angkat dia. Buka tuan-tuan. Sebab tu Bukhari ini hebat bukan kerana dia lebih tua. Okey, bukan kerana dia lebih tua. Dia meninggal pada akhir tahun dalam 200 lebih. Dia juga Imam Bukhari anak murid kepada Imam Ahmad. Tuan-tuan bayangkan, Al-Imam Al-Bukhari adalah anak murid kepada Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad ada musnad Imam Ahmad. Kalau kau katakan hebat, baik kita ambil Imam Ahmad, musnad dia. Tapi kerana musnad Imam Ahmad ni dia hanya kumpul, dia tak filter hadis dalam tu. Imam Ahmad guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dia antara orang yang memberikan pandangan ketika dia berusaha untuk kumpulkan Sahih Bukhari. Imam Ahmad bagi cadangan, oh macam ni. Tapi musnad Imam Ahmad tak jadi sumber asas kepada kutub sittah. Dia hanya sokongan tambahan. Okey. Mungkin kalau ada soalan terakhir. Ya, sila. Nanti dalam Al-Quran mengatakan rukuklah rukuk kan. Itu dihukum ma'ani. Untuk semayang seorang, mana semayang seorang lah. Kalau kita rokok sama orang rokok, mana semayang kan, maaf apa yang disarankan lah dalam Sekali Tuan Ji. rokoklah bersama dengan Warka'u ma'ar raka'in. Okey. kan, dalam surah kita. Nah, isu hukum semayang seorang yang maaf. Okey. Para ulama berbeza pandangan. Apakah hukum untuk bersalat jamaah? Di kalangan ulama hadis, kita akan tengok di kalangan para ulama, mereka tak pernah miss benda ni. Bahkan ada yang mengharamkan dia. Ada yang mengharamkan untuk kita salat bersendirian berdasarkan hadis yang mana Nabi SAW sahih, Nabi kata, kalau aku boleh, aku akan kumpulkan al-hatab, apa kayu-kayu ini, dan aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak bersalat jamaah. Okey. Hadis ini kuat, bermaksud Nabi sehingga memberikan ancaman bakar rumah bagi lelaki yang tiada keuzuran untuk pergi ke salat jamaah. Bahkan Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika bertanya dengan Nabi, yang mana dia kata, aku buta, aku nak pergi salat, ada tak keuzuran bagi aku? Nabi tanya, kau dengar azan? Dengar, datang salat jemaah. Buta tuan-tuan, buta. Berdasarkan satu dua hadis ini, mereka buat conclusion, dan conclusion mereka ataupun kesimpulan mereka kuat. Hadis ni buta. Kalau kita ingat orang buta dengan nak papah dia, takut tiba-tiba dia nak pergi buang air pula, kita nak tengah salat, kita kata, oh tak apa, kita fikir tak ada masalah kot benda ni. Tapi Nabi kata, engkau dengar azan, datang salat berjamaah. Okey, bermaksud di situ ada satu penekanan yang besar. Walau bagaimanapun, di kalangan ulama yang fuqaha yang lain juga tidak menyatakan wajib. Tidak menyatakan wajib. Ada di kalangan, sehingga ada di kalangan kelompok mazhab Hambali, menyatakan, ulama mazhab Hanabilah menyatakan wajib. Tidak ada salat melainkan jamaah saja. Okey? Dan mereka ada asas benda ni. Namun di kalangan mereka yang menyatakan tidak wajib, menyatakan ia adalah tuntutan yang amat besar bagi umat Islam. Mereka yang menyatakan tidak wajib ni bukannya dia seorang pun. Dia pergi masjid. Bahkan di kalangan para ulama, kalau kita baca sirah mereka, kehidupan mereka, selepas mereka balik, mereka tidak pernah miss salat jamaah.
Bahkan di sana saya tak silap nama seorang tabi'in yang besar yang Allah rezekikan pada dia mulut dia yang mustajab doa. Dalam riwayat kita tengok ada dia memelihara seekor ayam untuk kejutkan dia salat subuh. Dia latih. Ayam tu akan kejutkan dia untuk dia prepare. Mungkin sejam ke 40 minit sebelum salat subuh dia akan bangkit. Ayam tu kejutkan. Takdir Allah. Takdir Allah hari tu mungkin demam ke ayam tu. Dia tak berkukuk pagi. Tak berkukuk pagi menyebabkan dia bukan miss salat subuh, dia miss salat jamaah. Dia kata dia doa moga Allah Taala hilangkan suara kau terus. Mak dia marah kat dia. Dia kata kau jangan gunakan doa kau sesuka hati. Kerana Allah memang tarik suara ayam tersebut. Kerana apa? Dia miss salat jamaah. Bukan miss salat subuh. Okey? Bahkan contoh Al-Imam Ahmad, untuk mak dia jaga ketika dia kecil, dia akan angkat mak dia. Inilah besarnya kebanyakan para ulama Islam bangkit dan juga menjadi hebat di atas tangan-tangan ibu tunggal. Ibu dia adalah seorang ibu tunggal. Setiap pagi ibu kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan walaupun dia dalam keadaan ngantuk, dia akan angkat anak dia, bawa ke masjid untuk letakkan dia di masjid untuk salat juga jamaah. Dia latih anak dia. Di kalangan para fuqaha lain menyatakan tidak ada masalah untuk salat bersendirian berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata salatul jamaah afdalu min salatil fadhi. Salat jamaah itu lebih baik daripada salat berseorangan. Bermaksud Nabi tak nafi salat seorang. Betul tak? Okey? Bermaksud Nabi buat Nabi buat comparison, Nabi buat perbandingan. Kalau katakan salat berjemaah itu wajib, tidak ada choice, Nabi tak akan buat perbandingan, bukan? Di sini para fuqaha bincang. Dia kata di sini adalah hadis yang mana Nabi tidak putus mengatakan bahawa ia wajib. Salat berjamaah dengan lebih afdal daripada salat bersendirian dengan 25 dan kata 27 dalam riwayat yang lain. Okey, bermaksud tiada penafian terhadap seorang, namun kekal salat jamaah itu sebaik-baik dan seafdal-afdal amalan bagi salat. Bahkan perkara yang cukup mendukacitakan, kita tidak ada keuzuran untuk kita meninggalkan salat jamaah. Tapi untuk katakan putus ia wajib, kita ada masalah dengan hadis ni. Hadis sahih. Okey? Sebab tu cara dia adalah macam ni kaedah orang belajar hadis. Bila dia datang hadis, okey ni. Tapi macam mana kita tengok? Kita jamakkan dia ataupun kita dudukkan sebelah, kita faham konteks hadis tersebut. Okey? Jadi bagi saya ia memang sebesar-besar tuntutan dalam Islam, tapi untuk menyatakan solat seorang itu tidak sah, hadis tersebut memberikan perakuan ada solat seorangan. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum minal ladzina tabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa nas'alullah yaj'alna minal muttabi'i bil kitab was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an dalam sembahyang ni dalam takbir ni ada yang takbir, ada yang tak takbir. Okey. Itulah. Kenapa tak ikut cara Rasulullah? Okey, minta maaf. Pertama, apabila takbir, ada orang yang takbir ataupun tidak? Masa takbiratul ihram, lepas tu dia tak takbir lagi dah, dia ni ya. Okey. Pertama, sebab tu saya kata tengok balik kepada sunnah. Perbuatan orang bukan menjadi hujjah. Bukan menjadi hujjah. InsyaAllah satu hari kita akan mungkin boleh bawa kat sini Al-Jatuh Kasa ataupun kawan-kawan yang bawa sini, kita boleh tengok bagaimana pergerakan salat Nabi. Ada keadaan Nabi betul salat bukan sahaja Nabi angkat takbir ketika takbiratul ihram. Di tempat lain memang Nabi ada angkat takbir. Ada Nabi angkat takbir. Itu adalah benda yang pasti. Okey? Untuk katakan dia batal, benda yang berat. Cuma dia mengurangkan pahala di dalam salat tersebut. Okey? Mungkin kita tak tahu. Jadi mungkin selama ni kadang-kadang orang dia ikut salat ni, dia ikut-ikutan. Oh, sebab dulu dia nampak ayah dia macam ni, mak dia macam ni. Mungkin bukan kerana jahil, tapi kurang sedikit semak terhadap perbuatan ataupun. Lepas tu kita selalu buat revision banyak benda, tapi kita juga perlu buat revision terhadap salat kita. Macam mana Nabi takbir, macam Nabi rukuk. Ketika Nabi takbir dan Nabi angkat,
Ketika Nabi rukuk dan Nabi angkat, Nabi berdiri dalam keadaan, dalam hadis tersebut sehingga tulang itu sampai kepada tempat dia. Maksudnya dah berdiri betul. Nabi takbir dan Nabi letak. Okey? Ada ketika banyak tempat yang lain memang Nabi bertakbir selain daripada takbiratul ihram. Isunya adalah bukan apabila orang buat. Kadang-kadang yang kita belajar pun kita terlupa. Tapi that time kita terlupa itulah orang nampak, oh dia tak buat. Time tu kita terlupa. Okey? Jadi pertama mungkin kita bersangka baik. Yang kedua, kita sama-sama buat revision terhadap perbuatan salat kita. Jadi kita kata, ustaz, macam mana saya buat selama ni salah? Jangan takut benda tersebut. Apabila kita balik kepada yang benar, Allah Ta'ala ampunkan yang lama, bahkan dengan takdir Allah, dengan izin Allah, yang salah ataupun yang dosa lama itu Allah boleh tukar menjadi pahala. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang buat dosa pun Allah Ta'ala boleh tukar menjadi pahala. Semoga Allah juga kesilapan kita kerana mungkin jahil, mungkin kurang semak, tapi dengan syarat kita taubat dan kita ubah kepada yang betul. Okey? InsyaAllah mungkin ada masa dan ada ruang kita akan buat revision terhadap sifat salat Nabi tadi itu. Okey, insya-Allah. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.